Okey. Um, saya nak share screen. Okey, harap awak boleh nampak skrin saya. Jadi kita seperti biasa kita recap balik apa yang kita dah buat semalam. Okey, sebenarnya tak banyak pun topik berkaitan dengan semalam lah. Cuma yang panjangnya adalah pada kita punya bagaimana kita terbitkan, bagaimana kita derive formula untuk luas permukaan. Okey, jadi ia agak macam complicated sikit lah kan, macam rumit sikit. Okey, jadinya kat sini, okey, saya dah kemas kini dekat bahagian sini, bahagian sini. Okey, jadinya luas kepada segi empat selari A adalah kita kata norm, okay, norm ataupun magnitude kepada hasil darat silang U dan V. Okey, saya bukan setengah lah, kan sebenarnya ada setengah kan, jadi saya dah betulkan, saya dah letak kat UKM folio. Itu sahaja pembetulan yang saya perlu buat, yang saya perasan lah. Okey, kemudian yang lain ni gunakan cost product dan bagaimana kita dah dapatkan dia. Kita ada delta XK, delta YK kat sini, kita keluarkan sebab magnitude kepada nombor nyata. Okey, dan ini adalah positif, so tak memberi kesan apa-apa bila dikenakan dengan operasi di sini. Dan ini hanyalah IJK, seperti biasa kita kuasa 2 tambah dan kita cari punca kuasa 2. Okey, kemudian di sini ini untuk untuk K saja, kerana kita ada banyak K daripada 1 hingga N. Kita masukkan saja formula di sini, kita dapatlah. Okey, yang mana dekat sini delta A, kita tulis delta A sama dengan delta X darab delta Y. Okey. Kemudian jadinya of course kita boleh bila delta E semakin kecil, okay, dengan kata lain bila delta X dan delta Y semakin kecil, maka kita boleh dapatkan nilai tersebut dengan melakukan kameran ganda 2. Okey, jadinya ni lah formula yang berbeza dengan sebelum ni. Okay, sebelum ni kita ada F, sekarang ni kita ada punca kuasa 2 bagi Fx square ataupun Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2 tambah 1. Okey, dA di sini bermaksud awak boleh gunakan koordinat Cartesian iaitu dx dy macam tadi, ataupun awak boleh gunakan koordinat kutub r dr d theta. Tak ada masalah. Okay, kita dah tengok semalam. Okay, saya harap awak dah cuba contoh ni. Okay, kemudian kita pertukaran formula apa. Okay, simple je ni. Okay, sekejap ya. Okay, so hari ni kita nak sambung. Okay, kameran ganda 3. Kalau kita tengok dekat kita punya performa ni, kita sepatutnya berada di sini lah. Betul lah kan, mimpi 10 di sini. Okay, betul lah. Okay, cuma saya fikir untuk kameran ganda 3 ni mungkin kita boleh terus habiskan semua ni. Kan, saya rasa sebab tak banyak pun. Okay, maksud saya kameran ganda 3 untuk Cartesian. Okay, dia tak berapa banyak lah. Kemudian kita ada kameran ganda 3 untuk koordinat silinder, koordinat sfera dan sebagainya. Okey, kita cuba habiskan. Okey. So, ada beberapa subtopik dalam ni, takrif dan sifat pengiraan pada pepejal segi 4 ataupun panggil bongkah segi 4. Kemudian pada bongkah ataupun pepejal bukan segi 4, dan isi padu sebagai kameran ganda 3. So yang ni dekat sini ni sama macam, lebih kurang sama. Okey, dengan apa yang kita belajar pada kameran ganda 2. Okey, sebagai contoh kameran ganda 2 kita ada segi rantau segi 4 gitulah kan. Ke dalam ni kita tak panggil rantau, kita panggil pepejal ataupun bongkah lah. Okey. Kemudian
rantau bukan segi empat. Kat sini kita ada pepejal ataupun bongkah, okey, bukan segi empat. Kemudian isi padu sebagai kameran ganda 3 sama macam sebelum ni, iaitu luas daripada kameran ganda 2. Sama je. Maksudnya kat sini kita boleh agak yang mana integrand F akan menjadi 1. Okey, untuk dapatkan isi padu dalam kameran ganda 3. Okey, imbas kembali kameran tunggal iaitu kameran tunggal bagi fx, okey, fungsi satu dimensi ditakrifkan terhadap selang tertutup pada paksi x, kan. Contohnya kita ada kameran tunggal ini, kita ada selang A contohnya, B. Okay, kemudian kita ada fungsi fx. Jadi kita punya, kita kata rantau lah, ataupun selang kameran kita adalah satu dimensi lah, iaitu AB. Okay. Kemudian kameran ganda 2, okay, bagi suatu fungsi fxy, ataupun kita boleh guna g tu pulang lah, kan. Tapi sekarang ni fungsi kita adalah dua dimensi, okay, adalah ditakrifkan terhadap rantau tertutup R pada satah xy. Okay, sebelum ni kita belajar begitulah. Okay, begini. Kita ada rantau terpulang, nampak macam mana. Ataupun kat sini, betul lah. Kalau kita nak buat rantau segi empat pun tak ada masalah. Okay, so ni adalah R. Kan? Yang pada X ni kita tak bagi nama, kan. Yang di sini kita ada nama, kan. Di sini kita bagi R. Okay, tak ada masalah. Okay, so kita dapatlah kita punya permukaan. Contohnya macam ni ke. Terpulang macam mana pun. Okay. Yang mana permukaan ini adalah fx, y. Okay, so ni x, x, y, z, y. Jadi kalau kameran ganda 3, kita punya rantau ataupun kita panggil rantau, kita panggil pepejal ataupun bongkah, kita namakannya sebagai G. Ini iaitu bongkah tersebut, iaitu sudut mempunyai daripada ruang 3 dimensi, itu adalah kita punya domain kita untuk kita kamerkan dia. Kan, bukan domain kita, maksudnya sebahagian daripada domain kita lah untuk kita kamerkan. Okey, jadi fungsi f, x, y, z. Okey, kita ada di sini 3 dimensi. Okey, x, y, z. Lepas kita ada bongkah. Okey, namakannya sebagai G. Okey, kemudian kita ada paksi yang keempat lah untuk fungsi f, x, y, z. Tapi kita tak dapat nak lukis lah, kan, f, x, y, z. Di mana, kan? So ni satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. F adalah dimensi yang keempat lah. Dan jadi tak dapat nak lukis. Okey. Tapi saya harap faham lah, kan, sebab kita pergi pada dimensi, kita cerita pada dimensi 1, 2 dan 3. Okey, contohnya di sini sama macam lebih kurang lukisan sebelum ni kita tengok. Okey, kita ada bongkah. Okey, kita ambil satu titik x k star, y k star, z k star. Maksudnya bongkah ni adalah bongkah k. Okey. Kemudian isi padunya adalah delta v k. V ni stands for volume. Okey, katakan x titik ini, okey, yang ditandakan merah. Di sini adalah titik pada bongkah ke k dengan isi padu delta v k dalam pepejal G. Maksudnya kita akan diskripkan pepejal kita ni. Okey, sebelum ni kita ada segi empat. Kita pecah-pecahkan dia kepada garis-garis lurus untuk bentuk segi empat, tapi bongkah kita pecahkan dia kepada bongkah-bongkah kecil. Okey, di sini. Okey, maka kameran ganda 2, maka kameran berganda kot yang saya betulkan, bagi fungsi f, x, y, z terhadap pepejal G di atas adalah sama macam tadi, macam sebelum ni. Okey, f, x, y, z. Okey,
rather than DA, sekarang kita ada DV. Kemudian kita ada kameran ganda 3, ada 3 kali tanda kameran. Kemudian G. Okey. Dan ini adalah bersamaan dengan hasil tambah bagi fungsi F pada setiap titik X, Y, Z ini didarabkan dengan isi padu setiap bongkah. Okey. Yang mana bongkah K ni, K tersebut bermula daripada 1 sampai N dan N menghampiri infinity lah, maksudnya akan ada makin banyak bongkah tersebut makin hampirlah kepada penghampiran kepada kameran fungsi F terhadap bongkah G. Okey. Jadi samalah macam sebelum ni kita ada kameran ganda 2. Ni kameran ganda 2, ni adalah kameran ganda 3, ni kameran tunggal. Okey. So maksudnya kat sini kalau sebelum ni kita ada lebih kurang begini. Sekarang ni kita ada K1 N Fx K Y K, kemudian kita ambil DV. So dalam ni kita ada DE. Okey, macam itulah. Sama je. So, cuma yang ni untuk kes 3D. Okey, jadinya ini adalah sifat-sifat dia sama macam sebelum ni. Okey, saya tersilap sikit ni. Okey, baru saya perasan. Sepatutnya kat sini G, bukan R. Okey, jadinya kalau kita ada suatu fungsi, kita darabkan dengan C, kemudian kita kamikan dengan kameran ganda 3, ia akan memberi hasil yang sama kalau kita kamikan fungsi F terlebih dahulu, baru kita darabkan dengan C. Okey, yang mana C adalah pemalar. Okey, doesn't matter. Darabkan pemalar dengan fungsi, baru kamikan, ataupun kamikan dulu baru darab dengan pemalar ni. Okey, memberi hasil yang sama. Sama juga macam ni, kalau kita ada dua fungsi F dan G, kita tambah atau kita tolak, baru kita kamikan. Okey, sama juga dengan kalau kita kamikan setiap F dan G, baru kita tambahkan ataupun kita tolakkan hasilnya. Okey, itu maksud dia. Kemudian di sini katakan G, pepejal G ataupun bongkah G, kita boleh pecahkan kepada sub-bongkah yang kecil, G1, G2 sebagai contoh, yang mana G1 tambah G2 membentuk G, maka sama juga, maka kameran bagi G, okey, kameran bagi F terhadap G memberi hasil yang sama juga kalau awak kamikan F terhadap sub-bongkah yang membentuk G. Okey, dengan syarat G1 tambah G2 mestilah membentuk G lah. Maksudnya kalau macam ni kita ada bongkah kurang begini. Okey, keseluruhan ni adalah G. Okey, tapi mungkin ni adalah G1, ni adalah G2. Jadi kameran terhadap G sama juga dengan kameran G2 tambah kameran G1. Oh sorry, ini kena di bawah sikit gitu. Saya rasa boleh faham sebab sama je macam apa yang kita dah tengok sebelum ni. Okey, so teorem Fubini, kameran ganda 3 pada pepejal segi 4. Okey, ataupun bongkah segi 4. So kat sini kita ada perkataan segi 4 sama macam sebelum ni, kita ada rantau segi 4 yang bermaksud setiap batas ataupun sempadan kepada kita punya bongkah, okay, adalah pemalar, kan, adalah nombor nyata. Okay, contohnya kat sini kita ada X antara A dan B, Y sama dengan antara C dan D, Z antara K dan L lah. Jadi kalau kita lukis, kita ada lebih kurang ini. Okay, kita pulang kalau kita nak let's say kita nak tentukan arah, okay, lebih kurang begini. So, mungkin saya kena
Sekejap ya. Kita kena lebihkan sikit. Ini pun sama. Okey. Lebih kurang. So ni mungkin A, belakang ni A, B, kan. Mungkin kat belakang ni C, dan ni adalah D. Okey. Kemudian K dan L. Okey. So belakang ni tak nampak sangat kan. So yang ni adalah L. Okay. Belakang ni K. Dan ketinggiannya lah. Dia adalah bongkar kan. Segi empat pada semua arah kan. Maka kita kameranya begini lah. Okay. dv adalah dz, dy, dx ataupun apapun susunan. Cuma kena ingat kalau kita susunan bagi dz, dy, dx ni mestilah sepadan dengan turutan pada batas ni kan. Kalau x di luar, maka di sini pun x kena berada di luar. Okey, y pada kameran yang kedua, maka batas y pun kena yang kedua. Z yang pertama, sini pun mesti yang pertama. Maka kita akan lakukan dz dulu, dituruti dy dan dx. Okey. Jadi of course kat sini kameran laran pada sebelah kanan boleh diubah turutannya. Okey. So contoh, nilaikan kameran ganda 3 terhadap bongkah G yang ditakdirkan oleh negatif 1 hingga 2 bagi x, y kosong hingga 3, z adalah kosong hingga 2. Ni senang lah ni kan. Takkanlah dalam exam tanya soalan macam ni kan. Okey, senang je. Okey, so kita cuba. G 12x, lupa. X, y kuasa 2. X, y kuasa 2, ni salah. Z kuasa 3 kan, dv. Okey, so ni sama dengan saya nak padam lah ini. Tak nak padam. Okey. So terpulang pada kita nak buat yang mana dulu? Let's say saya nak ikut dia, saya nak buat dz, dy, dx. Okay. dz, dy, dx. Adanya kat sini z, ini adalah y, ini adalah x. Okay. So x negatif 1, 2. Y sama dengan 0, 3. Z sama dengan 0, 2. Okey, so kameran terhadap saya letak kat sini dah, tak muat. So 12 x y, saya letak 12 kat luar pun tak apa. 12 x, y kuasa 2, z kuasa 3. So kat sini z kuasa 4 per 4. Saya rasa kalau nak lagi senang, kita start daripada yang mempunyai kuasa yang paling kecil. Okey, so itu lebih senang. Okay, tak apa, tak masalah. So kat sini kita letak 0, 2 dy dx. Okey, sambil saya buat pun awak boleh buat sekali. Mana biru sini. Okey, so saya dapat 3. So sini jadi x, y kuasa 2. Dan 2 kuasa 4, 16. Betul kan? Kalau soalan salah tolong bagi tahu. Ini 48. Ini jadi x, y kuasa 3 per 3. 3, 0.
Okey, ini sama juga tadi. 16 ini jadi X ini kosong kan, jadi 27 X 339 sorry 303 27 kan. Okey, nak dapat X kuasa 2 per 2 4 tolak 1. Okey, berapa jawapannya? 648. So ni jadi 8 kali 27 23 lah. Berapa? Dapat ke? Ingat, siapa boleh tongakkan untuk saya? 8. Awak boleh guna Python dekat awak punya terminal 648. Okey. Betul lah kan? 648. Okey, senang je. Okey. Sekarang ni kita pergi yang kedua. Untuk jenis bongkah kita lah. Tadi kita dah ada bongkah segi 4, senang. Dan kita nak cuba bongkah ataupun pepejal bukan segi 4. Okey. Okey. Katakan pepejal G dibatasi dari bawah oleh permukaan. Okey, ni pepejal kita. Ni yang kita nak kamikan ni. Okey, bukan pepejal yang dihasilkan oleh kameran, tapi ini yang kita nak kamikan. Okey, batasi dari bawah oleh permukaan Z sama dengan G1XY. Okey. Dan dari atas oleh satu lagi permukaan iaitu Z sama dengan G2XY. Okey. Unjuran ataupun projection lah pepejal G tersebut pada sata XY adalah rantau R. Okay. Yang mana rantau R ni dia boleh jadi mungkin jenis 1 atau jenis 2. Kita ambil kes yang mudah lah. Maksudnya R ni boleh jadi jenis 1 atau jenis 2. Kan ada keadaan yang mana rantau R ni dia bukan jenis 1 dan bukan jenis 2. Ni kita kena buat berbagai cara lah. Mungkin kita kena pecah-pecahkan dia. Ataupun mungkin kita kena gunakan penjelmaan. Pertukaran pembalik ubah dan sebagainya. Sekarang ni kita anggap R ni boleh jadi jenis 1 atau jenis 2. Fungsi Z sama dengan G1X, yang ni, dan Z sama dengan G2, bukan X tapi XY. Z sama dengan G2 adalah selanjar pada R dengan, maksudnya fungsi yang ni, bagi permukaan Z ni, Z1, G1 dengan Z G2 mesti selanjar pada terhadap rantau R lah kat sini. Yang mana G2 kena lebih besar ataupun sama dengan G1. Maka kameran ini, kameran bagi F pada bongkah G adalah kameran ganda 2 di sini dengan rantau R, dan integran kepada kameran ini adalah kameran dengan batas G1 dan G2. Gitu. Maksudnya awak pecahkan. Memang selama ni awak buat kameran, awak akan buat secara turutan kan? Iteratif kan? Secara lelaran. Sama juga, cuma kat sini dia nak cerita bila awak ada bongkah, ketinggian bongkah ni ataupun dia punya tapak dia dengan dia punya atap dia, bumbung dia bukanlah pemalar. Dia bukanlah nombor nyata, tapi dia adalah fungsi. Kan? Maka kalau begitu, yang fungsi tersebut kita akan kamikan
terhadapnya dulu. Okey, so dalam kes ni fungsi ni adalah pada arah Z. Okey, maka kita akan kamikan dulu F ni pada batas G1 dan G2. Okey, then apa yang tinggal adalah rantau R, kan, iaitu projection ataupun unjuran pepejal ataupun bongkar tersebut, okey, pada XY. Maka kat sini kita kena faham, okey, bahawa G dengan R mestilah berkaitan. Okey, iaitu R mestilah unjuran kepada G. Kan, ataupun senang ceritanya, R mestilah bayang-bayang kepada G, kan. Kalau kita suluh dia daripada atas, kan, kita letak lampu cahaya ke sebagainya, kan, kita bayang-bayang kepada G ni adalah R. Jadinya begitulah hubungannya. G kena berhubungan dengan R. Ada hubungan. Dia tak boleh G bentuk macam ni, R bentuk segi empat. Tak boleh. Dia tak ada kaitan, kan. Tak boleh. Jadi kat sini kena ada kaitan G dengan R ni, iaitu G adalah unjuran, R adalah unjuran kepada G. Okey, jadi macam kita seolah-olah kita leraikan, okey, G ni, kan, kepada komponen dia, komponen Z, komponen X dan Y, kita sekalikan namanya R. Okey, harap boleh dapatlah maksud saya kat sini. Okey, contohnya macam ni, senang je. Okey, awak pernah tengok sebelum ni, contoh ni. Katakan G seperti yang ditakrifkan dalam rantau di atas. Okey, G adalah bentuk apa? Wedges, kan? Bentuk wedge. Okey, kat sini. Okey, jadi ini disuruh kita selesaikan kamiran ganda 3 terhadap G. Okey, yang mana integran kita adalah Z. Integran kat sini kita tak boleh dapat dekat sini, kan. Integran ni adalah apa yang diberilah. Okey. Ataupun F lah. Okey, so kat sini kita ada contoh berapa? Contoh 2. Di atas ni contoh 1. Okey, ni contoh 1. Ni adalah contoh 2. Okey, so kita ada kena lukis lah tu. Kurang ini X, Y dan Z. Okey, kita ada X sama dengan Y. Begini. Okey, saya kena tandakan sikit. Okey. Saya ada persamaan bulatan. Okey. Jadinya kalau saya nak letak dia kat sini, ni kat sini. Okey, let's say ni adalah 1. Maka sini pun kena 1. Okey. Tu. Okey. Okey, macam itulah. Mungkin kita boleh padam sikit. Dekat sini dia kena putus-putus. Okey. Kemudian ini adalah persamaan Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 1. Y kuasa 2 tambah dengan 1. Untuk keseluruhan permukaan ni lah. Okey. Okey. Ini pun 1. Okey, jadi kita nak lakukan kamiran G. Oh, saya kena namakan dia G. Okey. Yang mana integran kita adalah Z. Okey, kita nak lakukan kamiran beginilah. Jadinya, saya tulis di bawah sebab takut tak cukup ruang. Okey. Jadinya, kalau kita gunakan formula yang tadi, okey, di sini, kita akan pecahkan dia. Yang ni 2 bersama, yang ni 1 di dalam. Okey. Possible, benda ni memang kita perlu buat. Sebab apa? Kita punya pepejal G bukanlah bongkar segi 4. Okey.
dia bentuk sebeginilah. Okey, jadinya kat sini G dia punya, kita kata bayang-bayang dia, okey. Yang ni adalah R. Okey, tapi kita bukan nak lakukan tambahan terhadap R, kita nak buat lakukan tambahan terhadap semua ini. Okey, jadi kita boleh buat R macam begini. Kemudian okey, G1. Okey, okey, di sini kita ada Z. Okey. Sama dengan 1 tolak Y kuasa 2. Okay, kita ambil yang positif saja, kita tak ambil yang negatif sebab ini adalah kawasan. Semua bongkar ni ditunjukkan untuk Z lebih besar daripada kosong. Ada persamaan kosong kan. Okay, kita nampak dalam gambar ni. Melainkan kita ada sambungannya di bawah sini, okay, itu makna kita kena ambil Z negatif. So dalam kes ni Z mestilah positif. Okay, jadinya ini kita punya G2. Okay, dia tak bergantung pada X, dia bergantung pada Y saja. Kemudian G1 kita apa? G1 kita adalah bawah ni, kan, lantai dia. Okay, G1 adalah kosong. Okay, so kat sini kita buat Z sama dengan kosong, dengan Z sama dengan di sini 1 tolak Y kuasa 2. Okay, kemudian Z di sini. Kemudian dz lah kan. Dz d. Okay, so kat sini maksudnya G dengan R mestilah berkaitan. Kan? Iaitu R adalah, kita kata bayang-bayang ataupun tapak lah dalam kes ni, tapak lah kan, ataupun unjuran kepada G. Okay, so, sorry, terpadam ke saya punya? Terpadam. Okay, so kita boleh, sorry, sini dz. Okay, so kat sini kita nak terus, sekejap, ni adalah silap ni, tinggal sini dz, sini dA. Okay, kita check balik. Okay, betul. Okay, so kita boleh terus kamikan ataupun kita nak tulis semua sekali pun boleh. Sekarang ni dah sudah kita nak kamikan pula R, kita nak kamikan integral ni terhadap R. Okay, so R adalah, kalau kita lukis, dia adalah begini. Okay, tengok kalau sini ni X sebab saya ikut dalam gambar ni. Ni X, ni adalah Y, ni adalah 1, ni adalah 1, ni kosong. Okay, terpulang pada saya, ni adalah rantau jenis 1 dan 2. Okay, saya nak ambil yang mana dulu? Okay, selalunya saya, kalau dalam ni saya ikut dia, boleh gunakan dx di luar sebagai contoh. Okay, so saya nak ambil dA sama dengan dy dx. Okay, jadinya dekat sini. Okay, x saya, okay, ibaratnya saya ada x, saya ada jalur daripada sini, daripada kosong lah kan. Saya nak gerakkan dia ke arah x positif. Okay, maka saya ada x daripada kosong ke 1. Okay, kemudian bila saya bergerak, yang ni adalah y sama dengan x. Bila saya gerakkan jalur saya ni, batas atas y sentiasa 1. Okay, bila saya gerakkan dia, batas atas y sentiasa 1 kan. Okay, sentiasa sama, iaitu y sama dengan 1. Sampailah habis, tak berubah. Maka saya punya sini y mestilah 1 untuk batas atas. Okay, batas bawah dia di sini, sorry, saya kena warna orange.
sini, di sini, di sini, sentiasa adalah titik Y sama dengan X. Okay, so nak tulis Y ke nak tulis X? So kat sini Y, okay, maka kita tulis X lah. Oh, sorry. Okay. Kemudian kamera yang kita tadi lah. Okay, tak nak buat pun tak apa square bracket ni. So kita ada Z sama kosong dan kita ada 1 tolak Y kuasa 2 Z dz dengan dA adalah dy dx. So kita check balik Z Z Y Y X X. Okay. Okay. So kami akan macam biasa. Saya dapat Z kuasa 2 per 2 saya keluarkan. Okey, kat sini Z sama dengan kosong. 1 tolak Y kuasa 2 dy dx. Okey, so setengah X sama dengan kosong, Y sama dengan X 1. Okey, kat sini senang lah sebab Z sama kosong habis. Kerana ni kuasa 2, ni punca kuasa 2, so habis. Yang rasa kuasa 2 tu boleh habislah dy dx. Okey, so sekarang macam mana kita nak kamikan 1 tolak y kuasa 2? Buat macam mana? Okey, so kalau kita ada y, okay, saya pun tak pernah buat lagi, saya pun tak ingat saya buat macam mana kan. Sekejap ya, saya tengok. Okey, kat sini. Kalau kita bezakan y, kalau kita bezakan y kuasa 2, kita dapat 2, 1 tolak y kuasa 2, tolak 2y, so negatif 4y, 1 tolak y kuasa 2. Okey, so ni ada, ni constant, pemalar, tak ada apa-apa, kita boleh darabkan dengan negatif 1/4, selesai. Y, kita tak ada y. Okey, jadinya boleh guna pelbagai cara yang lain, penggantian dan sebagainya, mungkin boleh guna y sama dengan cos x ke. Okey, satu cara lain adalah saya nak tukar turutan kameran. Okey, saya nak tukar turutan kameran. So, saya nak tukar daripada ni ke sini. Saya hopefully betul lah ni kan. Saya pun tak ingat saya pernah cuba sebelum ni. Okay, mestilah saya pernah cuba kot sebab saya dah tulis jawapan ni kan. Okay, so kat sini saya nak buat dx dy. Dx dy. Okay, saya rasa tak ada masalah kalau buat dx dy. Okay, jadinya kita akan guna rantau yang sama, tapi sekarang ni kita punya jalur, kita warna merah lah. Kita bukan gerakkan ke arah X, kita gerakkan ke arah Y macam ni. Okey, kita gerakkan ke arah begitu. Jadinya kita gerakkan dia begini dan kita gerakkan dapat jalur kita begini. Okey, maka Y daripada kosong hinggalah 1. Oh, sorry. Terpadam lagi ke saya punya? Saya pun tak tahu kenapa. Okey, so Y daripada kosong hingga 1. Okey. Kemudian apabila bila saya gerakkan daripada kosong ke arah macam ni kan, saya punya batas untuk X, batas bawah sentiasa pada garis X sama dengan kosong. Jadi di sini X sama dengan kosong. Dan bila saya sama juga bila saya gerakkan ke atas, okey, saya punya X, okey, ni X sentiasa berada di atas garis Y sama dengan X, ataupun garis X sama dengan Y, mana-mana lah kan, sama je kan. Okey, jadi saya nak tulis apa kat sini. Jadi kalau saya di sini X, maka di sini mestilah X sama dengan Y. Kalau Y kat sini mestilah Y sama dengan X kan. Itulah. Okey. So dapat macam ni. Kita cuba
Okey, kamikan warna lain pula. Okey, tak apalah. Di sini kita nak kamikan terhadap X. Okey, tak ada masalah. Okey, sebab integran kita tak ada X, tak ada sebutan X. Maka kita dapat X sama kosong, Y dy 1/2 Y sama kosong 1. Kita dapat 1 tolak Y kuasa 2. Sini X kita gantikan dapat Y tolak kosong dy. Okay, so inilah. Okay, so kita dapat setengah 1 Y sama kosong Y 1 tolak Y kuasa 2 dy. Okay, so ni senang. So apa sebab saya kata tadi, kalau kita ada begini, okay, bentuknya macam ni. Kan sama kan? Cuma kita tak ada negatif 4 sahaja di depan. Okay, kita ada negatif 4 sahaja di depan. Okay, maksudnya kita bezakan ke semua ni, kita dapat di sini. Kan, maksudnya negatif 4, kita bawa dia ke depan, jadi negatif 1/4 kat sini. Okay, so jadinya kat sini kita dapat setengah negatif 1/4. Okay, kemudian ambil semua ni, 1 tolak Y kuasa 2 Y sama dengan kosong 1. Okay, jadi negatif 1/8. Okay, ada 8 yang panjang ni, betul lah kan kira. So 1 tolak 1 kosong, kuasa 2 pun kosong, tolak 1. Sekejap tolak kosong, ni 1 lah kan sebab kuasa 2. Okay, dapat 1/8. Betul? Okay, betul. Okay, segitulah. Okay, dia punya apa ni, idea dia mudah je kan sebenarnya, iaitu kita macam mana kita nak susun kameran tu saja. Cuma bila kita kita nak menyelesaikan kameran tu, mungkin ada masalah-masalah macam ni lah kan. Kita kena pasti, oh gini ada kuasa 2 ni, kena ada Y kat depan dia kan, atau kat belakang tu pulang lah kan. Jadi macam mana kita nak nak selesaikan dia kan. Ataupun kita tengok kat sini 1 tolak Y kuasa 2, mungkin kita nak gunakan Y sama dengan cos theta. Boleh nak cuba kan, dy d theta sama dengan negatif sin theta. Boleh je nak cuba kan. Cuma nanti kat sini mungkin payah sikit. Okey, batas ni kan, maksudnya bila Y sama dengan X, maka cos theta sama dengan X, maka theta sama dengan cos negatif 1 ataupun sama dengan cos untuk X kan. So satu lagi, batas Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka cos theta sama dengan 1, theta sama dengan cos 1 kan. So theta sama dengan kosong kan. Jadi kita gantikan kat sini, dekat sini. Yang ni 1 tolak Y kuasa 2. Okay, bila kita dah pilih macam ni, maka 1 tolak Y kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos theta kuasa 2 sama dengan sin theta kuasa 2. Dia dah ringkas lah. Okay, kemudian dy kat sini. So dy adalah negatif sin theta d theta. Okay, jadinya nanti kita ada sin theta kuasa 3. Sin theta kuasa 3 kita boleh selesaikan. Jadi panjang lah. Okay. Ya, kalau sin kita ada integran sin theta kuasa 3, kami kata ada theta, kita boleh jadikan dia sin theta cos theta. Sorry, kita boleh pecahkan macam sebelum ni kan. Kita ada sin theta kuasa 2. Kan ni jadi 1 tolak cos theta kuasa 2 d theta. So kita kena kamikan. Ni bolehlah kamikan. Okay, tapi jadi panjang sikit lah. Okay, ni apa yang saya terfikir sekarang. Mungkin awak ada cara lain yang awak terfikir.
Yang lebih cepat lah. Tapi saya rasa yang paling cepat adalah kita tukar turutan ataupun tertib kameran kita daripada DY/DX kepada DX/DY. Okay, sebab rantau kita tu rantau jenis 1 atau dan jenis 2, jadinya dia boleh tukar dengan mudah. Okey, pukul berapa sekarang? 3.47. Okey, so saya tak tengok semua. Saya minta awak cuba sendiri gunakan kamera ganda 3 untuk dapatkan isi padu pepejal yang dibatasi oleh silinder. Okey, silinder X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama 9, satah Z sama dengan 1 dan satah X tambah Z sama dengan 5. Okey, so kita cuba kita lakar saja dulu. Kan, mungkin susah juga nak lakar ni. Okey, kita ada dibatasi silinder. Kurang lah. Okay, X, Y, Z. Okay, kat sini dia kata jarinya 3. Dan di belakang ni pun negatif 3. Kemudian kita ada Z sama dengan 1. So, satah Z sama dengan 1. Let's say sini adalah 1. Okay, kurang. Kemudian kita ada satu lagi, X tambah Z sama dengan 5. So, X tambah Z sama dengan 5. So, kita boleh lukis. Contohnya, kita ada X, kalau kita ada Z kat sini. Kemudian kita ada Z sama dengan 1. Jadi, macam ni. Kan? Kemudian X tambah Z sama dengan 5 ataupun Z sama dengan negatif X tambah 5. Kan? Maksudnya, dia punya kecerunan dia negatif 1, yang ni jadi 5. So, dia lebih kurang macam ni lah. Kan? So, ni 5, ni 5. Okey, jadinya satah satu lagi tu dia, kalau saya boleh lukis, draw. Dia macam ni. Okey. Begitulah. Okey, dia memotong silinder kita seperti itu. Okey, katalah ni 3. Okey. Kita boleh abaikan dimensi Y sebab fungsi kita tak bergantung pada Y. Lebih kurang begitu. Oh, sorry. Ini adalah 3, negatif 3. Ini Z sama dengan 1. Jadinya, pepejal kita adalah yang ini. Okey, tapi saya tak pasti yang ni. Kita kena semak balik sekejap ya. Kalau 3, dia rekod, betul rekod. Okey, begini. Kan, tapi ini adalah 2D punya gambaran. Okey, jadi kita nak sekejap, yang ni pun kita kena ambil juga kan. Kat sini sekejap saya fikir. Oh, saya kena ambil kot. Ambil yang ni je. Oh tak, kena ambil semua sekali. Okay. Ni lah. Okey, so tepi dibatasi oleh silinder, okey, tepi ni. Okey. Kemudian atas dibatasi oleh satah. Di sini X tambah Z sama dengan 5. Kemudian bawah dibatasi oleh Z sama dengan 1. So macam ni kita nak buat dia. Kan? Ini tapak dia mestilah R kita ni adalah kita punya G lah. Kan? Kita nak sebab nak ke 3D payah kan. So dia punya R dia macam ni. Okey, jadinya saya rasa gunakan kamera yang tinggal ini dapat isi padu.
isi padu pekerjaan. Okey, apa? Oh, saya terskip kat sini kot. Okey, minta maaf Saya sebab tadi saya tertinggal yang ni. Okey, ini sama juga. Okey, isi padu sebagai kameran ganda 3. Okey, yang mana dia punya F mestilah 1. Okey, sama macam sebelum ni. Okey, luas. Kalau nak cari luas, kita gunakan integran sama dengan 1 untuk kameran ganda 2. Sama juga dalam kes ni, kameran ganda 3 untuk cari isi padu. Okey. Mestilah integran F sama dengan 1. Okay, jadi macam inilah. That's why soalan ni suruh cari isi padu kan. Suruh cari isi padu dalam kameran ganda 3. Okey. Ni dah lokey-lokey baru perasan. Okey, so macam ni kita ada rantau R. So kita nak buat V G 1 dV. Dan macam mana lagi? R. Okey. Ini let's say kita buat Z sama dengan G1, Z sama dengan G2, integran kita 1 tak berubah, dZ terpulang dy dx sebagai contoh. Okey. So kat sini kita ada kita ada bulatan. Okey, tak apa, kejap lagi kita kemas kininya. Okay. So kat sini G2 sentiasa sini. Okey, iaitu Z sama dengan negatif X tambah 5. Okey, yang bawah Z sama dengan 1 dz dy dx. Okey, saya nak kamikan dulu. Saya malah nak fikir pasal R. Okey. Saya just tunjukkan sampai sini lah. Okey. So kita ada kameran Z. So kita dapat negatif X tambah 5 tolak 1. Okey, dy dx. Okey, so sekarang ni kita nak kamikan, kita nak selesaikan ni kan. Oh, so ni yang jadi 5 dari 4. Okey, so senang ni kan pasal linear. Okey, rantau kita adalah rantau R, iaitu unjuran G tadi. Okey, yang mana jejarinya adalah berapa? 3. Okey. Ini adalah Y, ini adalah X. Okey, kita nak kamikan ni. Okey, so kita tahu kalau dalam Cartesian ni adalah sama dengan 9 kan. So maksudnya kat sini kita dapat positif Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2. Yang bawah ni adalah Y sama dengan negatif 9 tolak X kuasa 2. Okay, kita boleh kamikan ni, selesaikan. Kita boleh gunakan Cartesian. Ataupun sebab kita nampak rantau ni begini, mungkin lebih sesuai kita gunakan koordinat kutub. Okey, tapi dalam kes ni saya nak minta awak cuba, okey. Tekan apa? Okey, sikit lagi nak habis. Okey, minta awak cuba selesaikan. Okey, guna koordinat Cartesian. Tak perlu tukar pada koordinat kutub. Nak tukar boleh, tapi cuba juga yang ni. Sebabnya kalau kita gunakan koordinat kutub, maka itu dah jadi topik seterusnya, iaitu koordinat silinder. Okey. Jadi sebenarnya koordinat silinder ni dia bukanlah benda baru sebenarnya, benda yang awak dah nampak kan. Cuma bila sampai pada peringkat nak kamikan dua kameran yang terakhir itu awak kena tukar daripada koordinat kutub. Itu dinamakan dia sebagai koordinat silinder. Begitulah. Jadi bukan benda barulah. Dalam kes ni cuba selesaikan guna koordinat Cartesian. Okay, jawapan dah ada. Ini pun sama, awak cuba. Okey, guna Cartesian. Kemudian cuba jugalah guna koordinat kutub. Okey, kalau awak nak cubalah. Okey, last isi padu sebagai kameran ganda 3, pertukaran turutan kameran sama juga macam sebelum ni. Kita ada begini. Okey, rantau R ni G kita boleh jadikan dia kita boleh leraikan dia, okey, kepada Z
G2, G1, kemudian kita rantau R. Jadi yang rantau R ni kita kamikan dia kemudian. Okey. Tapi ada setengah kes kita macam ni contohnya, kita ada X, kita ada Y, ada Z. Jadi G kat sini, okey, mungkin atas sebab tertentu, maka contohnya di sini, dia punya belah sini, belah kiri, kita kata kiri dan kanan, bukan pemalar. Tapi sebaliknya dia adalah G1, dia adalah fungsi lah, dan G2. Okey, maka kita boleh juga buat seperti biasa, okey, G1 dan G2, tetapi ini adalah untuk Y, bukan untuk Z. Yang selebihnya R ini adalah pada unjuran X dan Z, bukan unjuran X dan Y. Okey, berbezalah. Okey, ada keadaan-keadaan yang macam tu. Sama juga di sini, okey, G, okey, pada arah X, dia bukan adalah nilai pemalar, tapi dia adalah fungsi. Okey, X dengan G1, G2. Okey, kemudian boleh saja kita lakukan kameran, okey, dengan cara beginilah. G ni kita dapatkan unjurannya iaitu R, tapi R sekarang berada pada satah YZ. Kan, satah X sama kosong lah. Okey, bukan satah di sini, bukan satah XY. Okey, jadi sama juga. Kita kena buat X dulu, baru kita selesaikan R pada DA. So DA dalam ni mungkin DY DZ ataupun DZ DY. Terpulanglah ikut kesesuaian. Okey. So contoh, saya suruh ulang contoh 2 dengan mengubah turutan kameran. Kan? Contoh 2 mana tadi? Yang ni kan? Okey, awak boleh cuba. Okey. Awak boleh projectkan mungkin R kat sini. Awak boleh buat ke sini. Okey. Boleh dapatkan R pada satah ZX, okey, ataupun R mungkin pada satah YZ. Okay, cuba, okay, kalau yang dapat 1/8. Okey, itu saja saya rasa untuk kali ini. Okey, jadinya saya rasa kita dah habis untuk kameran ganda 3 pada koordinat dengan menggunakan koordinat Cartesian. Okey, minggu depan kita akan sambung kameran ganda 2 dalam koordinat silinder. Okey. Dan kalau sempat kita akan masuk sfera lah. Maksudnya kat sini kita awal 1 minggu. Tapi saya rasa tak ada masalah. Lebih bagi untuk awak sebab bila awak seminggu, maka topik yang terakhir ni boleh masuk dalam tutorial lah. Kan? Maksudnya di sini kita awalkan juga seminggu, maka topik yang terakhir kita boleh buat, awak boleh buat tutorial. Minggu ke-14 ni lah. Kan? Dan kalau tidak, kita tak sempat topik terakhir ni nak buat dalam tutorial kan, kena buat sendirilah kan. Tapi kita awalkan supaya boleh masuk dalam tutorial. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan muat naiklah video ni nanti. Kalau ada soalan ke nak stay for a while pun boleh juga. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Apa yang belum isi borang kehadiran tolong isi. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor.